Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5 berkenan mengurniakan beasiswa Yang di-Pertuan Agong BYDPA 2017 kepada 12 penuntut institusi pengajian tinggi. Majlis tersebut berlangsung di Istana Negara. Beasiswa BYDA 2017 itu mula diperkenalkan pada tahun 2006 bertujuan mengiktiraf kebolehan luar biasa seseorang pelajar. Daripada jumlah pelajar yang menerimanya, 6 untuk peringkat Doktor Falsafah, manakala selebihnya di peringkat sarjana dalam bidang sains dan teknologi. Semua penerima akan melanjutkan pengajian sama ada di universiti dalam atau luar negara. Sehingga kini, 11 penawaran sudah dilaksanakan dengan menaja seramai 129 pelajar, 65 pelajar peringkat PhD dan 64 orang di peringkat sarjana. Bidang pengajian yang ditaja meliputi 4 bidang utama, sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang dan keuangan Islam. Pelajar yang berjaya mendapat penajaan ini akan menerima kadar allowance sara hidup 50% lebih tinggi daripada kadar beasiswa persekutuan untuk pengajian di luar negara. Cuma kata kertas semata-mata yang diprint tanpa saya menjiwai apakah nikmat terserah. Padahal sebenarnya saya pun tak tahu, dengar tu rasa macam kena hentam, kena basah lah kat bilik PD tu kan. Dan sebenarnya lepas saya kena proposal tu kena reject, saya memang tak tengok langsung lah, saya memang tutup terus. So kalau sebelum join tu saya cuma ada saya punya proposal yang telah di-reject. Betapa ramai ni saya tengok yang berdaftar sama-sama, berjuang sama-sama kat bilik research metodologi sama-sama, tapi masih lagi struggle dengan penulisan thesis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhita binti Rizwan, berasal dari Sungai Petani Kedah, tapi lahir di Segamat, Johor. Dan saya memulakan pendidikan awal saya lebih awal daripada orang lain sebenarnya. Waktu orang lain 4 tahun, diorang duduk dekat rumah pengasuh lagi kan, tapi saya 4 tahun saya dah masuk ke tadika. Jadi waktu saya 4 tahun tu saya dah masuk tadika bersama kawan-kawan saya 5 tahun lah. Jadi saya punya perjalanan tu memang continue. Waktu saya 4 tahun, saya 5 tahun. Waktu saya 6 tahun, saya dah masuk darjah 1. Oh my God! Wow! So, saya sentiasa orang kata berada dengan kawan-kawan yang setahun lebih awal lah. Setahun lebih tua daripada saya sebenarnya kan. Waktu sekolah rendah, saya sekolah di Sekolah Rendah Al-Islah. Lepas tu saya sambung pengajian saya di Sekolah Menengah Al-Islah. Sebelum habis PMR, saya pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Dan SMKE Kedah ni adalah turning point untuk saya sebenarnya. Sebab daripada situlah saya belajar untuk berdikari dan saya ada orang kata impian lah untuk saya punya future. Lepas habis je, waktu saya dekat sekolah saya memang nak jadi doktor lah. Hasrat di hati. Tapi melihat kepada result SPM, jadi saya pun orang kata sedar diri dan pergi ke UiTM Puncak Alam untuk sambung dalam bidang kejuruteraan, asasi kejuruteraan. Dan lepas daripada ke UiTM Puncak Alam, selepas tu dapat tawaran ke UTM Skudai, Universiti Teknologi Malaysia di Skudai dalam bidang komputer. Dan Alhamdulillah selepas 4 tahun dekat sana, habis je belajar, saya terus ditawarkan kerja sebagai sistem analis di Seagate di Penang. Tapi sekarang dah kilang dah tutup, cuma tinggal yang untuk komputer. So sementara saya apply kerja tu, lepas habis saya belajar, saya apply kerja dan at the same time saya apply untuk sama belajar lah. Dan nak dijadikan cerita, SB saya sekarang ni, dia mencadangkan untuk saya terus apply PhD. Dan Alhamdulillah waktu first week saya dapat kerja, itulah saya dapat tawaran sebagai pelajar PhD di USM pada masa yang sama. Dan sebab memandangkan tempoh offer tu cuma setahun, jadi saya orang kata bekerja dalam tempoh 10 bulan saja. Dia buat kesempatan untuk pengalaman kerja sebelum saya menyambung pengajian PhD saya. Lepas saya dapat offer,
sebelum saya sambung pengajian, itulah kali pertama sebenarnya saya dengar mengenai beasiswa ni. Sebab waktu degree tak ada GPA, ada biasalah kan, ada MARA macam tu je. Tapi bila sebut beasiswa yang di-Pertuan Agong, ini adalah first time yang saya dengar. Dan SV saya yang, bila saya tengok balik email, rupanya SV saya yang mencadangkan saya untuk mohon. Saya selidik balik apakah requirement kan, apa semua. Sebenarnya tak menjangkakan pun untuk mendapat beasiswa ni, sebab beasiswa berprestij kan orang kata kan. Dan daripada ramai-ramai yang mohon, memang 12 orang sahaja yang dipilih, iaitu 6 orang daripada master dan juga 6 orang daripada PhD. Dan juga kita ada percentage untuk Melayu, Cina, India dan juga Bumi Putera kan. So waktu pergi interview tu memang serius cakap lah, kita rasa yang paling kecil sekali. Dan before saya masuk pada interview pun ada berlaku perdebatan kan. Puan mencelat. Macam mana nak buktikan? Ketika mana? Macam mana nak bukti? Tanjung Malu Ada bukti ya, bukti. Ketika kita meluluskan Biar kita bukti hari ini. Antara panel-panel tu sebab salah satu punca utamanya adalah saya adalah fast track student. Sebab dan saya mohon tu adalah untuk beasiswa untuk pengajian PhD. So dia ada sedikit konflik di situ. Tapi Alhamdulillah kan, orang kata mungkin rezeki saya dan saya terpilih lah sebagai salah satu penerima beasiswa di Pertuan Agong untuk sesi 2017. Saya mula diintroducekan, dikenalkan kepada Dr. Roket April 2019 lah, April 2019. Abang saya yang kenalkan sebab Ustazah Sahlawati yang merupakan peserta Dr. Roket pada masa tu, dan abang saya kata cuba pergi dekat Dr. Roket ni dan cuba belajar, tengok apa yang doktor boleh bantu kan. Sebab dia tak, abang saya tahu saya dalam kata kesusahan pada waktu tu kan. Jadi saya pun mendaftarkan diri saya. Saya daftar seat paling mahal, seat diamond. Seat diamond waktu tu saya daftar untuk program Jun. So lebih kurang 2 bulan lah daripada tempoh saya mendaftarkan untuk program tu. Dan rupanya saya terlepas program yang telah berjalan pada Februari. Saya gagal saya punya PD pada Januari, tapi lepas saya gagal saya terus masuk BUA. Selama hampir 2 bulan. So bulan 3 tu baru saya keluar. Dan saya baru orang kata face lah the real situation yang saya gagal PD, dan saya still kena continue saya punya PhD. Dan bila abang saya bagi satu jalan, saya macam tak kisah dah, asalkan ada siapa yang boleh bantu saya try. Saya orang kata serah diri lah, serah diri. Orang kata macam kalau sakit tu pergi jumpa doktor buat apa pun tak apalah kan. Macam tu lah saya punya keadaan situasi saya waktu tu. Saya selalu cakap macam ni, kalau kita sebut mengenai perubahan, perubahan tu bukan saja dari segi kita punya thesis, dari segi kita punya life, tapi kadang-kadang kita tak nampak perubahan sebab perubahan tu terlampau kecil untuk kita sendiri kesan. Tapi sebenarnya bila perubahan tu berlaku, bila sekeliling saya, surrounding saya nampak saya berubah daripada orang tak darah tuju, tak tahu thesis tu tak pernah pegang lah. Memang mak ayah saya memang jujur lah cakap, memang risau sebab tak pernah cakap lah sebab thesis. Bila sebut thesis senyap tu kat topik kan. Tapi bila saya bila dah balik je daripada program Gempur ataupun kita panggil NAT sekarang ni kan, balik je pada tu saya dah mula rajin buka komputer. Bukan lagi nak tengok movie, tapi kita kata buka thesis, tengok thesis apa yang patut saya buat. Dan sebenarnya saya bukan terus mulakan dengan saya punya thesis, saya baiki hubungan saya dengan SB dulu. Sebab lepas habis JPD, saya gagal, saya terus lari. Dan SB saya yang approach saya balik, dan saya baiki hubungan saya dengan SB dulu. Saya try untuk bagi apa yang sepatutnya saya bagi sebagai student dia kan. Lepas tu saya try baiki daripada saya punya kehidupan sendiri, dengan saya punya time management, dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat lah kan. Sebab kita tahu dah kita punya ending game kita apa yang kita nak kan sebenarnya, instead of sebelum ni macam tak ada arah tuju kan, pergi kelas, balik kelas pun tapi still tak ada kita panggil tak ada kesan lah dekat diri. So saya nampak saya punya kita belajar waktu tu waktu join yang Gempur kali pertama saya memang kelabu asap lagi, saya pun tak tahu apa yang saya belajar. Jadi bila saya join NAT Disember 2019 tu, saya kali kedua saya join, barulah perubahan yang lebih orang kata lebih besar lah yang berlaku pada diri saya compare dengan saya join kali pertama. Sebab join kali pertama tu saya nak lebih kepada saya nak
mind setting, saya nak betulkan mindset saya dulu. Dan bila saya join yang Disember punya recharge tu, barulah lebih banyak perubahan-perubahan positif berlaku. So kalau sebelum join tu saya cuma ada saya punya proposal yang telah di-reject. Dan sebenarnya lepas saya proposal tu kena reject, saya memang tak tengok langsung lah. Saya memang tutup terus. Jadi lepas balik daripada Gempur tu, barulah saya balik apa yang sebenarnya yang telah di-reject tu, dan saya tengok balik komen-komen. Dan apa yang saya ingat lah yang doktor sebut, yang yelah sebab kita masuk dengan tak tahu apa kan. Jadi apa yang melekat kat kepala tu lah yang kita boleh amalkan. Salah satunya adalah mata lebah. Pakai mata lebah, maksudnya tengok satu benda tu dengan pandangan yang positif. So bila saya buka balik saya punya thesis, rupanya yang kena reject tu semua examiner dah bagi dah apa yang patut saya buat, apa yang patut saya improve daripada saya punya proposal sekarang. Daripada proposal saya kena reject tu, so examiner dah bagi dah guideline. Saya just follow je. Padahal sebenarnya saya pun tak tahu, dengar tu rasa macam kena hentam, kena belasah lah kat bilik PD tu kan. Tapi bila balik macam tu, saya tengok balik, okay. Examiner tak belasah pun. Dia cuma bagi untuk dia baik, dan dia siap bagi guideline lagi macam mana kita nak baiki kita punya proposal. So lepas dia balik, saya terus betulkan saya punya proposal saya baiki. Dan saya mohon untuk PD lagi sekali pada Oktober 2019 lah sebenarnya. PD kali kedua, dan Alhamdulillah katakan sebab kita dah ada mindset yang betul. Kita dah orang kata kepala tu betul lah. Bila orang cakap tu kita tak ada nak rasa macam kena orang kata apa. Dia bukan nak jatuhkan kita lah. Kita, apa yang dia cakap tu, apa yang panel cakap tu adalah untuk baiki kita, untuk baiki kita punya thesis. So itu perubahan thesis saya yang pertama lah yang saya nampak. Saya boleh baiki something yang orang kata yang pernah reject lama, saya boleh baiki kepada satu benda yang baru. Which is sebenarnya tak jauh beza pun. Cuma mungkin mindset saya lah yang salah kan sebelum ni. Saya boleh nampak macam mana evolusi thesis saya tu berlaku daripada chapter 1 sampai kepada chapter last sekali. Dan saya boleh macam orang kata kefahaman terhadap apa yang saya buat tu semakin lama semakin faham. Padahal sebelum ni waktu awal tu buat apa pun tak tahu. Tapi bila evolusi draft tu berlaku, kita semakin jelas apa yang kita nak tulis, dan kita semakin jelas apa contribution kita kepada orang lain hasil daripada presentasi. Bila sebut mengenai Viva ni macam sampai sekarang macam tak percaya lagi dah Viva kan. Sebab betapa ramai ni saya tengok yang berdaftar sama-sama, berjuang sama-sama kat bilik research metodologi sama-sama, tapi masih lagi struggle dengan penulisan thesis kan. Kalau nak ikut kata percaya tu sampai sekarang lah tak percaya, sebab orang kata Viva tu satu berjaya hantar thesis untuk ke Viva itu adalah satu miracle yang besar sebenarnya, miracle yang pertama. Sebab orang kata bila dah submit tu kira tak payah bayar iuran lah. Itu adalah aim saya sejak daripada tahun lepas kan, berapa tahun dah nak GBT. Hasrat tu memang nak GBT kan, nak habiskan saya punya PhD dah 32 tahun saja. Tapi sebab tak ada proses, saya pun tak tahu kan hala tuju, jadi menyebabkan orang kata GBT tu sekadar impian saja. Jadi bila kita join proses doktor, so saya pun jelas macam mana saya nak capai GBT, macam mana saya nak capai GOT. Dan penghasilan draft tu sebenarnya adalah membantu kita untuk kita menghasilkan thesis yang terbaik. Dan sebenarnya bila kita menghasilkan thesis terbaik, dia boleh memikat hati supervisor kan. Bila kita memikat hati supervisor terpikat, dan dia SB tu lembut hati je. Dia lembut hati, okay, saya rasa awak dah ready dah untuk submit. Padahal waktu tu saya rasa thesis saya sangat compang-camping. Hampir sebulan saya rasa proses saya daripada saya nak submit, daripada SB saya dah lulus sampai saya nak kena submit thesis yang betul, saya rasa hampir sebulan saya punya proses kan. Tak kena kod ni, tak kena kod tu, saya tak perhati kod ni, tak perhati kod tu. Last kali bila SB saya kata kena hantar, kalau tak next time you kena bayar yuran. So itulah push factor saya puluh dan saya berjaya submit pada hari terakhir yang dibenarkan oleh IPS untuk submit thesis. Dan lepas dia submit thesis tu, dia rasa macam satu kelegaan sebenarnya. Dan itu adalah miracle pertama saya kan saya dapat submit thesis. Miracle yang kedua yang saya rasa sampai saya tak percaya adalah bila saya tengok balik kan yang rakan-rakan saya rekod video gambar saya waktu saya di bilik Viva, saya tersenyum lebar kan. Benda ni adalah satu benda yang mustahil.
Sebab kita sentiasa dimomokkan dengan Viva, confirm kena teruk lah, kena hentam lah, kita ni timun daripada durian kan. Selalu kita dimomokkan macam tu. Tapi saya di bilik Viva, saya tersenyum. Dan orang kata, kalau orang tanya Viva tu best tak? Memang best lah kan. Memang kena masuk dan barulah boleh rasa Viva tu best. Dan saya percaya kalau kita tak ada dalam proses yang betul nak dapat Viva yang delicious tu, orang kata payah kot. Itulah result Viva best lah kan. Siapa kata tak best kan. Result Viva Alhamdulillah lulus kan. Lulus apa yang best lah, saya share satu lah. Apa yang bestnya, sepanjang saya Viva, setiap kali examiner betulkan ataupun diorang bagi komen, dia akan sebut kita nak menghasilkan the best thesis, sebab tu kita komen. So sebab tu bila saya dapat, orang kata bila dapat, sebab waktu saya Viva, chairman tak sebut berapa result saya. Dia just cakap, tahniah, you have passed this Viva. Tu je. Dia tak ada kata pun you pass minor ke major, dia tak ada sebut. Tapi bila dalam report tu boleh sebut. Tapi bagi saya, ini yang memang sini pesan, jangan tengok pada major ke minor, tengok kepada perkataan lulus. Alhamdulillah lulus. Bila berada dalam proses ni, saya baru sedar yang kita perlu ada impian. Kita perlu ada impian, kita perlu ada cita-cita. Dan tak ramai orang berani bermimpi sebab takut kecewa bila tak tercapai kan. Jadi saya punya aim tu, saya punya vision, mission saya lepas saya habis PhD untuk ke depan adalah saya memang nak jadi seorang yang billionaire. Kenapa? Satu faktornya adalah dengan saya boleh membantu lebih ramai, dan saya juga bila saya menerima beasiswa, saya sedar yang beasiswa ni sangat penting dan berapa ramai yang tak dapat sambung belajar disebabkan isu kewangan. Jadi saya nak jadi seorang yang dapat memberikan beasiswa kepada orang lain supaya saya boleh merealisasikan impian orang lain untuk sambung belajar setinggi kalau sampai PhD lah kan. Itu salah satu matlamat saya yang terbesar lah sebenarnya. Pesanan kepada kata sahabat-sahabat yang tengah berjuang sebenarnya, kadang-kadang kita selalu rasa yang perjalanan PhD kita ni kita je yang tahu, dan ini adalah a lonely journey, dan memang tak ada siapa yang akan kata PhD ni bukan lonely journey. Tapi benda tu yang berlaku sebaliknya dalam circle platinum. PhD ni bukan lagi lonely journey. Kita ada je, orang kata bila ada cabaran, ada je solusi, ada je tangan-tangan yang orang kata menghulurkan bantuan untuk pastikan kita dapat bangun balik dan kita dapat teruskan perjalanan kita hingga kita ke garisan penamat. So itulah saya katakan, jangan pernah rasa buat PhD ni rasa seorang lah. Sebab kita yang rasa seorang tu sebab kita yang pilih untuk kita masuk gua. Kalau kita pilih untuk berada bersama circle-circle yang positif dan make sure circle yang kita ada tu adalah circle yang positif. Sebab dengan positif lah akan menghasilkan, akan orang kata memupuk minda kita supaya kita lebih berfikir secara positif, kita juga boleh bertindak secara positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Rizwan bin Ahmad, ayah kepada Fakhitah binti Rizwan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pertama-tamanya saya mengucapkan tahniah kepada Fakhitah kerana dapat melengkapkan dan menyiapkan tesis PhD beliau, dan semoga dipermudahkan urusan Viva beliau yang dijangka pada 29 hari bulan akan datang. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Nadia Dr. Wan Muhammad Nazmi atas bimbingan sehingga Fakhitah berjaya menyiapkan tesis beliau dengan lengkapnya, dan begitu juga saya selaku ayah kepada Fakhitah juga merakamkan ribuan terima kasih hati-hati hingga kepada Dr. Muhammad Nizam atau dikenali dengan Dr. Roket
yang pada hemat saya banyak memberi sokongan dan motivasi sehingga beliau berjaya melengkapkan tesis, banyak memberi sokongan dan motivasi sehingga beliau berjaya melengkapkan tesis, dan mudah-mudahan beliau dianugerahkan PhD oleh Universiti Sains Malaysia. Dengan penganugerahan atau dengan kejayaan itu, saya selaku ayah mengharapkan atas kejayaan Pak Rita itu akan memberi dorongan kepada adik-adik, kepada anak-anak saudara untuk terus mencipta kejayaan di masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam memberi sokongan dan bimbingan sehingga Pak Rita berjaya melengkapkan PhD beliau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ibu kepada Fakhritah binti Ridwan. Alhamdulillah, bersyukur kerana dapat menamatkan pengajian PhD-nya yang akan viva pada hari Selasa 29 bulan 6. Alhamdulillah, semoga vivanya nanti berjalan lancar dengan izin Allah, serta memperoleh kecemerlangan insya-Allah. Dan saya berterima kasih kepada Dr. Roket daripada pemerhatian saya sebelum dia join dengan Dr. Roket, slow sangat. Terasa susah hati, tapi setelah dia ikut Dr. Roket, nampak peningkatan begitu maju dan sangat-sangat majulah di sudut usahanya, dan alhamdulillah dia dapat menamatkan pada masa yang ditetapkan. Dan terima kasihlah kepada Dr. Roket yang memberi bimbingan yang terbaik. Tapi setelah dia ikut Dr. Roket, nampak peningkatan begitu maju dan sangat-sangat majulah di sudut usahanya, dan alhamdulillah dia dapat menamatkan pada masa yang ditetapkan. Dan terima kasihlah kepada Dr. Roket yang memberi bimbingan yang terbaik, dan kepada pembimbing juga terima kasih diucapkan kerana memberi bimbingan yang terbaik pada Fakhritah, memberi galakan dan sokongan. Dan alhamdulillah, belum di viva pun dah diberi peluang untuk bekerja di USM, dan itu adalah satu peluang yang baik untuk mendapat pengalaman di situ. Mudah-mudahan dia dapat menyumbangkan tenaga yang ada padanya untuk kebaikan kepada semua pihak. Dan terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Munzir bin Ridwan, abang kepada Fakhritah binti Rizwan. Secara peribadi, bila nak diceritakan tentang perasaan bila dapat tahu adik dalam fasa terakhir perjalanan PhD dia, iaitu sesi viva, pastinya rasa bersyukur dan juga gembira tu ada. Sebab untuk capai fasa tersebut, ia bukanlah suatu perkara yang mudah dan perlu melalui pelbagai rintangan dan juga cabaran. Dan alhamdulillah, bagi saya dia lalui perjalanan PhD dia ni bukan keseorangan. Malah terdapat ramai yang menjadi support system ataupun tulang belakang dia. Selain daripada kami, ahli keluarga dia dan juga supervisor dia di USM, Dr. Roket dan tim juga merupakan pihak yang menjadi support system terbaik bagi adik saya. Saya melihat banyak perubahan yang positif apabila dia menyertai program Dr. Roket pada tahun 2019 hingga kini, bukan sahaja dari aspek intelektual, malah dari aspek spiritual juga. So saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Roket dan tim, dan secara peribadi juga pedulikan tomahan dan juga kata-kata orang, dan teruskan usaha Dr. Roket untuk bantu bangsa postgrad itu sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I've been running. I believe in a God who will kibarkan semangat jalan.
கலாச்சாரம் இருந்தாலும் குறியாது ஒற்றுமையின் உணர்வாகம் திரு அருளோடு சொல்கிறேன் மல்லை நாடு வேங்க நான் My name is Lil J தமிழ் பேசும் Malaysian நான் கை கூடும் உழைப்பு உணர்வாய் என் தலைப்பு பரம்பரைய இணைப்பு தமிழோட சிறைப்பு தள்ளாடும் மனிதனுக்கு உணர்ச்சி சேர்க்கும் உரைப்பு புரியாத புதிர்களுக்கு கவி பேசும் என் தலைப்பு